Guys, tengok ni barang dah sampai tu. PHR Motorsport. Daripada mana ni? Daripada Willy Bike Trading. Jalan apa ni? Steering. Kampung Kemuning, Shah Alam, Selangor. Barang apa? Kejap lagi abang nak unboxing. Agak-agak kurang lah kan barang apa ni. Tak nak buka tengok. Okey, barang yang dinanti-nantikan telah tiba. Dahsyat ni balut ni. Risau pun. Kotak yang hantar kat dia hantar balik kotak yang sama. Recycle. Tak balut elok ni. Tu dia guys. Tu. Koyak sikit. Macam baru. Guys, YSS. Okey, barang yang diservis telah sampai. Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuartal Liter Channel. Hari ni abang nak share dekat korang tentang suspension yang abang gunakan dalam perlombaan di MSBK ataupun di Malaysian Speed Festival. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. So, hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog. Dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. Sebenarnya abang pun taklah berapa cakap kan. Tak apalah. Apa pun korang boleh follow abang di semua sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter, blog dan sebagainya. Dan abang akan letakkan link nanti di bawah guys. So sekarang ni guys, di tangan abang ada suspension YSS, yang mana abang telah menggunakan suspension. Abang telah menggunakan monoshock ni lebih kurang 3 tahun I guess. Tapi monoshock ni antara monoshock yang terbaik yang pernah abang pakai. Dan kalau korang tengok di tangan abang sekarang ni, monoshock dia walaupun 3 tahun, keadaan monoshock ni sangat-sangat nampak macam baru lagi guys. Memang okey sangat sebab dia digunakan hanya dalam perlumbaan sahaja. Tapi hari ni abang bukan nak cerita tentang kelebihan monoshock yang ada dekat motosikal abang. Sebab baru-baru ni di Malaysian Superbike Championship pada bulan 9 kalau tak silap abang, kita masih dalam PKP. Malaysian Superbike Championship telah melancarkan round pertama kita untuk berlumba pada tahun 2020. Itulah detik yang mana abang dan pasukan dan tim-tim lain kita berlumba pada MSBK round 1, dan itulah yang terakhir untuk tahun 2020. Kita dapat berlumba satu race saja guys. Tapi nak share dekat korang tentang monoshock ni. Sebenarnya abang berlumba hanya menggunakan satu jentera abang menggunakan monoshock YSS, dan satu lagi jentera abang menggunakan monoshock Olin Kopi Ori guys. Boleh ke pakai Kopi Ori untuk berlumba? Dan kenapa abang guna Kopi Ori untuk berlumba guys? Ada sebab dia. Sebenarnya monoshock abang ketiga-tiga monoshock ni dia ada leaking. Cuma satu tu je tak berapa leaking. So abang gunakan satu YSS dan satu lagi abang gunakan Olin. Korang nak tahu pasal apa? Sebab monoshock racing ni guys, dia ada kelemahan abang rasa. Inilah kelemahan yang abang jumpa. Sebab motor tu bila dah hampir dekat 1 tahun kita tak bawa, kita tak duduk atas dia, kita tak guna dia, maksud dia monoshock tadi, dia punya osil semua menjadi keras guys. Bila kata motor keluar daripada bengkel, abang try saja, dia terus boost dia punya minyak. Dan bila minyak dia keluar, minyak dia dalam keadaan panas sebab mono tengah main guys. So berasap macam motor tu nak meletup lah.
Jadi abang pun terkejut juga. So tengok-tengok abang punya monoshock leaking. Dan bila leaking abang tak dapat nak gunakan dalam perlumbaan. So memanglah crucial masa tu. Abang call dealer kat KL. Abang tanya suspension yang apa yang ada dekat pasaran yang abang boleh guna untuk temporary, kan. So abang dapat satu Olin kopi ori dan satu lagi adalah what we call that, Rapido. Rapido punya suspension. So abang dapatkan dua-dua ni guys. Rapido abang beli lebih kurang dalam 580 dan kopi ori Thailand, dia orang cakap grade A dan sebagainya ni abang beli dalam tak silap abang lah dalam 300 lebih macam tu, 36 ke 37 macam tu. So bila balik abang telah masukkan Olin dulu dan bila setting Olin tu guys, surprisingly monoshock tu agak bagus guys. Memang dia punya rebound, dia punya compression, dia punya orang cakap apa, dia functioning, dia function walaupun taklah beberapa smooth, tetapi untuk emergency boleh pakai guys. So kami race menggunakan Olin kopi ori masa tu. Dan abang standby Rapido punya set satu lagi. So andai katalah bike abang tu tiba-tiba dia punya mono blow, so abang ada spare untuk tukar monoshock. So abang terpaksa spend around almost RM1,000 untuk race pada masa tu. Sebab apa guys? Sebab monoshock abang ni abang hantar repair. Korang tahu hantar repair. So hantar repair, dia tukar beberapa osil. Kejap abang tunjuk kat korang. So osil lah dekat tengah abang sekarang. So abang nak tunjuk kat korang lah supaya korang nampak lebih jelas kan. Kalau dia orang macam servis monoshock, apa dia orang buat sebenarnya. Okey, dia ada benda ni guys, korang nampak ni. Okey, so maksud dia ni, ini adalah o-ring, ada 4 o-ring. Maksud dia satu monoshock ada 2 o-ring. O-ring untuk high compression dengan low compression, dan satu lagi seal, ni dia panggil O-seal. O-seal ni untuk dia punya rod. Okey, monoshock punya rod yang tengah tu. So bila korang pump, korang macam ada hinjut, dekat sinilah dia punya o-ring akan main. So bila korang biar lama, o-ring ni jadi keras guys. Bila jadi keras, masalah dia, kita kita turun, dia naik sekali, so minyak akan leaking. Dan di bahagian o-ring ni juga, abang nak beritahu kat korang, bila kata pressure tinggi, dia akan juga leaking di bahagian gas, tabung gas tu. So bila dia leaking kat situ, dekat bawah keluar minyak, dekat atas keluar minyak. Kalau kita nak cakap, bukanlah abang pakai heavy duty pun monoshock ni kan, kita guna waktu race ya. Tetapi bila jadi macam ni, barulah abang tahu maksud dia. Kalau motor korang tinggal, korang gunakan suspension yang ada gas dan sebagainya, korang kena mungkin naik ke seminggu 2 minggu sekali ke, ataupun korang kena hinjut dia ke, ataupun duduk atas motor tu kan, supaya monoshock korang tak jadi keras. Bila dia tak function, tak pakai lama, mungkin jadi keras. Ini pengalaman yang abang kena. Abang tak pastilah kalau korang memang korang letak motor 1 tahun 2 tahun tak naik, dan korang boleh naik dan tak bocor, itu mungkin korang punya luck lah. Tapi untuk personally abang punya pengalaman, ketiga-tiga racing bike abang semua mengalami masalah yang sama. Dan abang rasa ini bukanlah kelemahan YSS. Dan bila abang hantar untuk servis, banyak juga macam dia orang ambil Olin, Keteng dan beberapa brand yang ternama lagi pun menjalani proses yang agak sama. Okey guys, terusnya guys, untuk pengetahuan korang juga, kalau korang pakai monoshock racing, korang beli sekali, tak kisahlah 5,000 ke 7,000 ke 20,000 ke 28,000 ke, monoshock korang setiap 2 tahun kena melalui fasa pembersihan ataupun servis korang punya monoshock. Baru abang tahu, abang ingat biasanya macam fork je kita duk servis kan, servis fork kit dan sebagainya. Sebenarnya monoshock ataupun suspension belakang juga korang kena servis setiap 2 tahun sekali. Dan bercakap pasal servis ni, abang mula pun terpinga-pinga. Bila abang beli mula-mula YSS tu, abang beli di Thailand dan abang survey-survey. Sebenarnya di Malaysia, Sinar Puncak ataupun Puncak Sinar adalah kita punya sole distribution untuk Malaysia untuk YSS. Dan bila abang check balik dengan dia orang kata hanya Willy Bike Trading yang boleh buat servicing. Tak tahulah, mungkin korang
ada pengalaman lain ataupun korang tahu tempat-tempat untuk servis monoshock dan fork, korang boleh letakkan di ruang komen di bawah supaya dapat membantu nanti pembaca ataupun penonton lain direction lah untuk cari kat mana nak servis monoshock. Tapi abang servis dekat Willy Bike. So kos dia untuk servis satu monoshock ni guys, menelan belanja sekitar 450 sehingga 650 ringgit. Apa beza dia ni? Servis A atau servis B. Servis benda yang sama tetapi dia ada beberapa kita boleh pilih lah. Maksud dia macam dia cakap, okay, you boleh pilih you nak buat servicing plus tukar oil, o-ring dan juga masukkan minyak. Dia sama proses macam fork guys. Dia kena tukar minyak fork, yang ni kena tukar minyak dalam gas, dalam korang punya cartridge ataupun korang punya tong gas yang dekat monoshock korang tu. So dekat sini dia ada beberapa minyak, tetapi dia recommend dekat abang iaitu rock oil ataupun menggunakan minyak olin balik. So beza harga dia, kalau korang tukar minyak rock oil, dia punya servis dalam RM450 satu monoshock. Dan kalau korang tukar minyak olin, korang kena RM650. Apa beza dia? Beza dia adalah kualiti minyak tersebut, ketahanan. Mungkin korang boleh lasting lagi korang punya monoshock, dan mungkin bila korang buat adjustment korang punya high compress, korang punya rebound, soft hard korang dan sebagainya, dia lebih accurate ataupun lebih tepat lagi. Abang rasa macam tu je lah. Selain pada tu abang tak pasti kan. Tapi kalau korang ada pengalaman lain, korang boleh juga share di ruang komen di bawah. Dan abang ada repair 2 monoshock tadi, menelan belanja RM1,300 untuk 2 monoshock belakang YSS. Dan abang akan pasang balik dekat abang punya racing bike. Kesemuanya menggunakan YSS, even though abang juga ada pakai fork racing kit di bahagian depan juga menggunakan YSS guys. Tapi bagi abang personally, abang nak share dekat korang, kalau korang nak masuk racing ataupun korang memandu secara agresif, monoshock dan fork harus dititik beratkan. Korang kena sedikit upgrade korang monoshock dan juga korang punya fork di bahagian depan untuk mendapatkan agility korang punya bike, macam mana stiffness bike korang, macam mana stability bike korang. Pasal korang masuk dalam track, contohnya korang ambil high speed corner dan sebagainya, yang nak control bike korang ni sebenarnya 2 item ni guys, korang punya fork dan juga korang punya monoshock belakang. Dan kalau setting tak kena, apa yang akan mengakibatkan korang mungkin terkena high side, korang boleh kena low side, korang juga boleh kerugian dari segi tayar korang makan tak balance, makan sebelah, ataupun dia kalau korang macam korang riding lebih kepada hard braking dan sebagainya. Ni semua peranan macam mana nak setting. Dan di bab setting ni nanti mungkin di lain video abang akan share pasal bab setting ni. Sebenarnya ambil masa yang panjang guys. Kami ambil masa yang panjang untuk dapatkan perfect setting untuk bike racing ni. Bukannya sekali korang set, korang dah boleh untuk pakai sampai bila-bila. Sebab berat badan, angin, jenis tayar dan sebagainya juga main peranan. Dan track berbeza juga main peranan. Contoh kalau track Sepang ni mungkin banyak turn dia di sebelah kiri, mungkin kita punya suspension kena set up lain, ataupun korang pergi ke track lain, dia punya layout track tu berbeza, mungkin korang kena set up juga seperti lain. So itulah perkongsian abang sikit tentang monoshock, yang mana kalau korang pakai monoshock, setiap 2 tahun korang kena servis supaya tak menjadi masalah sekiranya korang bawa ke track tiba-tiba nak ride bocor, betul tak? So ambil precaution, kalau boleh setiap 2 tahun dapatkan khidmat untuk servis balik korang punya monoshock dan juga fork guys. So abang rasa itulah sedikit perkongsian abang hari ni. Abang cakap banyak popa kan. So harap korang enjoy lah. Dan kalau korang enjoy dengan video ni, please consider untuk subscribe abang punya channel dan follow di semua social media abang. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng guys. Kalau tidak nanti korang terlepas untuk update video-video terbaru daripada abang. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Quarter Little Channel. Bye guys.